Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Jawi dan Khat tahun 4. Okey, sebelum kita belajar, Ustaz nak kita bersama-sama membaca doa penerang hati ataupun doa sebelum belajar. Okey, sarah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada kesempatan ini Ustaz nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelajar Ustaz, khususnya pelajar tahun 4. Ustaz doakan semoga ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Dan menjelang Syawal, kamu dah ada semangat yang baru, azam yang baru, iaitu apa? Iaitu untuk terus bersemangat untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi membahagiakan kedua ibu bapa kamu. Okey. Untuk hari ini, pelajaran Jawi dan Khat, Ustaz nak kamu keluarkan buku teks tahun 4 ini. Sebab apa? Sebab kita nak guna buku ni untuk kita ulang kaji pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan ulang kaji bab tanda bacaan, iaitu pelajaran yang pertama. Tanda bacaan ni kita dah belajar dah dalam kelas. Jadi untuk hari ini kita nak ulang kaji sahaja. Okey. Tengok slide yang seterusnya, iaitu tanda bacaan. Ustaz dah terangkan dalam kelas, tanda bacaan dalam penulisan Jawi dia ada 6. Dan juga dia ni tak banyak beza pun dengan tanda bacaan yang kamu guna dalam penulisan Rumi. Dalam Rumi pun ada juga tanda bacaan macam ni. Okey, untuk yang pertama, tanda bacaan dalam penulisan Jawi ialah tanda noktah. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda soal. Yang keempat, tanda seruan. Yang kelima, tanda noktah bertindih. Dan juga yang keenam, tanda pengikat kata. Pengikat kata. Okey. Untuk makluman je lah kamu, dalam slide Ustaz ni ada beberapa huruf yang Ustaz tak tahulah nak buat apa dah. Ustaz dah punya setting dah, dia tetap juga keluar huruf lain. Contoh macam ni, pengikat kata, sepatutnya huruf na. Tapi Ustaz nak, Ustaz harap kamu faham lah. Ustaz terangkan juga, Ustaz akan terangkan kalau perkataan yang salah lah. Dan juga nota yang Ustaz buat ni, ataupun slide yang Ustaz buat ni, Ustaz ambil daripada buku teks tahun 4 yang tadi. Okey, tak jauh beza pun dengan yang Ustaz buat ni. Okey, untuk hari ini kita nak ulang kaji hanya 2 tanda bacaan sahaja. Iaitu yang pertama tanda noktah dan juga tanda koma. Kita nak belajar apa, nak ulang kaji apa, kita nak ulang kaji berkenaan dengan fungsi setiap tanda bacaan. Iaitu tanda noktah dan tanda koma. Dia punya simbol, ataupun tanda noktah ni simbol dia macam mana? Adakah dia sama dengan tanda noktah dalam tulisan Rumi? Adakah dia berbeza dengan tanda bacaan tulisan Rumi? Okey, kita pergi yang pertama, fungsi tanda noktah yang pertama. Okey, tanda noktah. Simbol dia macam mana? Simbol dia macam ni. Iaitu tanda titik. Dan juga dia ni ialah simbol dia sama macam tanda noktah dalam penulisan Rumi. Kita juga guna tanda titik. Okey, kita tengok fungsi yang pertama. Okey, sebelum tu Ustaz bawakan kat sini hanya 2 fungsi tanda noktah. Dalam buku kalau kamu tengok dia ada 3. Nanti Ustaz akan huraikanlah yang ketiga tu. Cuma Ustaz dalam slide Ustaz ni Ustaz bawakan 2 sahaja fungsi dia. Okey, sama-sama kita tengok Okey, sebelum tu Ustaz nak okey, tanda noktah dan tanda koma ni Ustaz nak kamu buka muka surat 14 dan 15. Okey. Buka dulu. 14 dan 15. Okey, kita tengok tanda noktah. Fungsi tanda noktah yang pertama ialah tanda noktah digunakan sebagai tanda berhenti, digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Tanda yang digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Bila ayat telah sempurna, kita akan letak tanda noktah, membuktikan ayat itu telah sempurna ataupun telah lengkap. Sebagai contoh, Ustaz bawa contoh kat sini ialah contoh Ustaz sendiri, iaitu apa? Saya hendak ke rumah nenek. Okey, boleh fahamkan ayat ni? Bila dah jelas, kamu letak tanda titik ataupun tanda noktah. Kalau kamu tengok dalam buku, dia tulis contoh dia apa? Hujan turun dengan lebatnya. Okay, boleh faham kan? Bila dia tulis hujan turun dengan lebatnya, maka ayat itu dah lengkap. Kamu lengkapkan dengan kamu letak titik noktah
ataupun kamu letak tanda noktah. Okey, tengok tanda ataupun fungsi yang kedua. Fungsi tanda noktah yang kedua ialah sebagai tanda singkatan bagi nama jabatan, organisasi, patut huruf G kat sini, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Iaitu apa? Tanda singkatan bagi nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Sebagai contoh, tengok sini, ayah saya seorang pegawai di PM. Maksudnya ni, tanda noktah ni dekat sini. PM. PM ini ialah nama singkatan bagi syarikat, iaitu Syarikat Telekom Malaysia. Maknanya dia guna PM. P sama huruf ta, M sama dengan huruf mim. Jadi kat tengah-tengah ni antara setiap singkatan ni kita akan letak tanda noktah. Boleh faham? Okey, bagus. Yang ketiga, tengok dalam buku, tak ada kat slide ustaz ni, kita tengok dalam buku. Fungsi yang ketiga ialah tanda selepas setiap nombor senarai. Okey, nombor senarai ni kamu boleh faham, nombor senarai ni contohnya macam nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Contoh dia bawah, antara ikan air tawar ialah seperti nombor 1 keli, nombor 2 sepat, nombor 3 puyuh. Kita tengok setiap nombor tu dia ada letak tanda noktah. Ataupun kamu tengok kat ustaz punya slide ni, nampak tak nombor 1 ni, ustaz letak tanda noktah. Nombor 2 tanda noktah. Ni fungsi dia. Digunakan pada nombor senarai. Boleh faham? Okay, seterusnya kita pergi kepada fungsi tanda koma. Sebelum tu kita tengok simbol dulu. Tanda koma dalam tulisan Jawi simbol dia berbentuk 6. Nombor 6 ni macam nombor 6. Dalam koma ataupun tanda koma bagi tulisan Rumi, dia berbentuk nombor 9. Jangan salah pula. Bila tulis Jawi, koma kena tanda ataupun bentuk dia macam nombor 6. Bila Rumi, nombor 9. Kalau Ustaz tengok salah lagi tulis, Ustaz nak buat apa? Ustaz nak buat apa? Ustaz suruh padam tulis yang baru. Okey. Boleh. Kita tengok fungsi yang pertama, tanda koma iaitu sebagai tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Iaitu tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Sebagai contoh, tengok ni, pembilangan 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Kalau kamu tak letak tanda kat tengah-tengah ni, antara nombor ni, kamu akan baca laju je. Kamu akan baca 1, 2, 3 dan 4. Bermaksud intonasi yang kamu baca itu salah. Bila letak koma, kamu akan baca macam ni. 1, 2, 3 dan 4. Nampak tak? Kan sedap bunyi dia tu kan? Okey. Nombor 2 ataupun fungsi yang kedua yang Ustaz ambil dalam buku, kalau dalam buku dia tulis fungsi yang ketiga. Okey, iaitu tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Tanda memisahkan unsur-unsur dan tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Sebagai contoh, tengok ni, ibu membeli rambutan, betik, langsat dan duku di pasar pagi. Rambutan, betik, langsat dan duku ni dia merupakan frasa yang sama ataupun dia merupakan jenis yang sama iaitu buah-buahan. Jadi kalau berurutan macam ni, kamu kena letak tanda koma di antara setiap jenis. Boleh? Boleh faham? Kamu jangan tak letak pula. Kalau tak letak dia akan baca, kita akan baca macam ni. Ibu membeli rambutan, betik, langsat dan duku di pasar pagi. Kan pening tu, kan? Tak faham kan? Tak berapa jelas. Intonasi pun salah. Kalau kamu baca tu dengan ustaz, ustaz buat apa? Ustaz suruh kamu baca banyak kali sampai kamu faham. Boleh? Okey. Okey ustaz. Okey. Okey. Jadi, untuk hari ini sahaja Ustaz cakap tadi, kita dah ulang kaji. Kita akan ulang kaji dua tanda bacaan sahaja. Iaitu tadi yang pertama, tanda noktah dan juga tanda koma. Ustaz harap lepas ni, bila kamu menulis penulisan Jawi dan juga membaca Jawi, Ustaz nak kamu baca dan tulis dengan betul. Kalau ayat tu ayat yang lengkap, letak tanda noktah. Kalau ayat tu menunjukkan pembilangan, letak tanda koma. Jangan tertukar. Jangan bila ayat tu dah lengkap, kamu letak tanda koma. Bila kamu buat ayat, kamu letak tanda koma, menunjukkan ayat itu belum lengkap. Jadi, kalau tak lengkap, ada kurang. Kalau ada kurang, maka Ustaz kena tolak markah penuh kamu. Kalau jawapan 3, Ustaz bagi 2 sahaja. Boleh? Okay, semoga kita berjumpa lagi pada pelajaran akan datang.